Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa imamil muttaqin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. وعلى ما نوى مصنف حجة الإسلام الإمام الغزالي والعلماء الآملين وأولياء الصالحين الله ينفعنا بهم وبأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال رضي الله عنه نفعنا الله بعلومه في دارين آمين. رضي الله عنكم إلى أن قال. Bahagian pertama, adab-adab melaksanakan ketaatan. Ketahuilah olehmu bahawa perintah Allah Ta'ala itu ada yang fardu atau wajib dan ada yang sunat. Yang fardu ialah modal, iaitu asas perniagaan, dan dengan modal ini kita akan selamat. Sedangkan yang sunat itu ialah keuntungan, dan dengan keuntungan itu kita akan mendapatkan beberapa darjat kelebihan. Jadi dalam perintah Allah Subhanahu Wa Taala ada dua yang terpenting, dan salah satu daripada yang terpenting itu adalah yang paling penting, iaitu yang wajib dan yang sunat. Yang wajib adalah yang mesti dilaksanakan. Adapun yang sunat adalah pilihan yang diberikan untuk kita mendapatkan daripada kelebihan setelah kita menyelesaikan yang wajib. Oleh kerana itu, ada yang mesti kita dahulukan, iaitu yang wajib. Mesti itu dulu yang kita laksanakan. Barulah maksudnya apa yang kita lakukan dari perkara yang sunat itu akan mendapatkan ganjaran. Tapi kalau sekiranya yang wajib kita tak selesai lagi, kemudian kita sibuk dengan perkara yang sunat, maka kita telah mendahulukan yang sunat daripada yang wajib. Jadi oleh kerana itu, hendaklah kita memahaminya. Oleh kata Imam Ghazali memberikan suatu perbandingan supaya kita lebih mudah faham, iaitu yang fardu itu adalah seumpama asas ataupun modal kepada perniagaan, dan daripada modal itulah diperniagakan dan untuk kita mendapatkan keuntungan dengan melakukan perkara yang sunat. Tapi kalau modalnya tak ada, macam mana nak buat yang sunat, nak dapatkan ganjaran daripada yang sunat? Oleh kerana itu, perlu untuk kita letakkan yang mana yang lebih prioriti, yang lebih utama, iaitu untuk menjaga kepada kefarduan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu Allahu tabaraka ta'ala, ma taqarraba ilayya al-mutaqarribuna bimithli ada'i ma aftaradtu alaihim
ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به ويده التي يبتش بها ورجله التي يمشي بها. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi. Jadi dalam hadis ini ada beberapa kategori hadis. Ada yang disebutkan hadis qudsi. Hadis qudsi adalah apa yang telah difirmankan oleh Allah, disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbeza dengan Al-Quran. Jadi namanya adalah hadis qudsi. Ada hadis yang disebutkan hadis mutawatir. Hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ramai daripada para sahabat yang mendengarnya, meriwayatkan kepada yang ramai dan kepada yang ramai. Maka ini adalah derajat hadis yang paling tinggi sekali, iaitu hadis yang mutawatir. Kemudian baru diikuti dengan hadis yang bertahap seperti sahih, hasan, dhaif dan sebagainya. Walhasil dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma taqarraba ilayya mutaqarribun." Tidak ada suatu cara yang lebih sesuai untuk hamba-Ku menghampirkan dirinya kepada Aku dengan seumpama mereka melakukan ibadah yang Aku fardukan ke atas mereka. Bermakna tak ada jalan lain. Kalau kita nak shortcut dengan apa? Oh, saya nak buat perkara yang sunat banyak-banyak. Untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang fardunya ditinggalkan. Maka ianya adalah jalan yang salah. Tak tepat, tak betul jalannya. Kerana apa? Kerana kita tak mengikuti kepada apa yang sepatutnya lebih didahulukan. Dan sesungguhnya dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala nak beritahu, Allah yang paling suka kepada hamba-Nya untuk membuat amalan adalah amalan yang fardu. Untuk memberi faham juga kepada kita ketika mana khususnya ketika kita melakukan kefarduan adalah lebih-lebih lagi untuk kita menjaga kesempurnaan. Bukan bermakna kalau kita buat yang sunnah kita boleh sambil lewat, tidak. Akan tetapi lebih lagi yang kita kena ambil perhatian adalah perkara yang fardu. Kerana itu adalah merupakan ibadah, amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-Nya laksanakan. Kenapa kita highlightkan itu? Sebab biasanya ada orang yang kadang-kadang dia lebih baik dalam pelaksanaan perkara-perkara yang sunat, dia jaga betul. Contoh, solat fardu biasa, tapi nanti ada solat hajat, Masya Allah, dahsyat kan, lama dengan betul-betul khusyuk, betul-betul mengharap. Sedangkan yang fardu itu adalah lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih utama, yang perlu untuk sepatutnya lebih kita berikan kesempurnaan di dalam pelaksanaannya. Baik, selesai jaga kefarduan, jaga betul daripada ibadah-ibadah fardu yang difardukan oleh Allah. Wala yazalul 'abdu yatakarrabu ilayya bin nawafil. Jagalah yang fardu, laksanakan yang betul-betul. Kemudian, dan sentiasa seseorang hamba itu menghampirkan diri kepada Aku dengan menambah amalan-amalan yang sunat. Dia dah jaga dah yang fardu betul-betul, tapi dia nak lagi untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah yang dengan wasilah amalan-amalan sunat, dengan amal-amal yang sunat. Tapi setelah apa? Setelah dia benar-benar melaksanakan kefarduan. Setelah dia melaksanakan kefarduan. Setelah mereka melakukan yang fardu-fardu, sehingga hasrat seorang hamba ketika mana melaksanakan kefarduan sesempurna mungkin, kemudian setelah itu dia tambah dengan amal sunnah,
untuk lebih lagi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan dibalas oleh Allah? Adakah Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan apa namanya, Allah juga mendekati kepada hamba atau dengan maksud dirahmati oleh Allah? Bahkan lebih daripada itu, hamba berusaha mendekatkan diri kepada Allah, tetapi Allah Subhanahu wa taala membalasnya hatta uhibbahu, sehingga aku cinta kepada dia. Dibalas dengan cinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Kita buat untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengharapkan daripada kurnia Allah, mengharapkan rahmat Allah, tapi Allah balas dengan cinta. Itu luar biasa. Dan kalau sudah Allah cinta, apa yang akan berlaku, apa yang akan dikurniakan dan berikan oleh Allah kepada hamba tersebut? Maka Allah mengatakan, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Maka apabila aku telah mencintainya, maka akulah pendengarannya yang ia mendengar dengannya. Wa basarul ladzi yubsiru bihi, dan akulah penglihatannya yang ia melihat dengannya. Wa lisanahu alladzi yantiqu bihi, dan akulah lisannya, lidahnya yang ia berkata-kata dengannya. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan akulah tangannya yang ia menyentuh dengannya. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan akulah kakinya yang ia berjalan dengannya. Hadis riwayat Bukhari daripada Abu Hurairah. Subhanallah, Allah kata, aku adalah pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Apa maksudnya? Maksudnya Allah akan jaga pendengarannya, sehingga apa yang dia dengar adalah apa yang disukai oleh Allah. Akulah matanya yang dia memandang dengannya, bermakna apa yang dia pandang akan dijaga oleh Allah, pandangannya apa yang dicintai oleh Allah. Demikian dengan anggota yang lain, lisan, tangan, kaki, dijaga oleh Allah. Bermakna Allah kalau sayang kepada hamba, Allah akan jaga dia, untuk pastikan apa yang dia buat itu adalah bertepatan dengan apa yang diridai, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan kehadiran kita di sini salah satu tanda Allah cinta kepada kita. Dan ketika Allah cinta kepada hamba, maka Allah akan gerakkan matanya, telinganya, lisannya, tangannya, kakinya untuk berada di tempat yang baik, untuk mendengar perkara yang baik, untuk melihat daripada perkara yang baik, untuk bertindak dengan tindakan yang baik, untuk melangkahkan kaki ke tempat yang baik. Dan kita boleh cek, adakah kita ini orang-orang yang dicintai oleh Allah dengan hadis ini, berdasarkan hadis ini, dengan kita cek telinga kita ni suka dengar apa. Kalau yang kita suka dengar itu adalah perkara yang baik, mudah-mudahan itu tanda Allah sayang kepada kita sehingga terjaga akan pendengaran kita. Tapi kalau kita lebih suka dengar perkara-perkara yang apatah lagi yang tak baik, maka dibimbangi kita masih jauh lagi daripada Allah untuk dicintai. Demikian mata kita, apa yang kita cenderung dan minat untuk melihat. Lisan kita, apa yang lebih suka kita bercakap. Apa tangan kita suka bertindak, kemana langkah kaki kita cenderung untuk kita melangkah. Itu pun boleh untuk kita muhasabah, di manakah kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Idzan, di dalam maksud dibawakan hadis ini oleh Imam Al-Ghazali adalah untuk kita mengetahui akan adab di dalam ketaatan itu, untuk mendahulukan yang awla, yang utama. Apa yang lebih utama? Kefarduan. Kita kena selesaikan apa-apa yang telah difardukan dan diwajibkan oleh Allah kepada kita terlebih dahulu. Seorang datang kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah,
boleh tak kau ajarkan aku akan makna ataupun apa itu yang disebutkan Islam? Maka kata Nabi SAW, kamu mengucap 2 kalimah syahadah, kemudian kamu menunaikan salat 5 waktu sehari semalam. Kemudian dia tanya, ada lagi tak ya Rasulullah ditambah? Kata Nabi, kalau kamu ingin untuk menambah dengan ibadah yang sunnah, maka itu lebih baik. Kemudian apa lagi? Kata Nabi, iaitu puasa di bulan Ramadan. Kata, ada lagi kata hai Rasulullah? Kata Nabi SAW, kalau kamu tambah dengan puasa yang sunat, itu lebih baik. Dia cakap apa ya Rasulullah? Beginilah, saya hanya nak buat salat 5 waktu sehari semalam, saya tak tambah dengan sunat. Dan saya hanya akan melaksanakan puasa di bulan Ramadan, dan saya tidak melaksanakan yang sunat. Kalau saya jaga itu betul-betul, boleh tak saya masuk ke dalam syurga? Maka kata Nabi SAW, boleh, kata Nabi. Keluar kawan. Dia kata, kalau begitu saya akan buat itu saja pula. Sahabat-sahabat yang lain pun hairan. Simple, mudah, hanya buat yang itu, masuk syurga. Kata Nabi SAW, kalau dia benar dengan perkataannya, dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Maksudnya apa? Betul dia jaga solatnya di awal waktu, dengan rukunnya yang benar, khusyuk, iaitu benar-benar membangunkan kepada solatnya dengan sempurna. Itu saja. Jelas bermakna dia telah melaksanakan kefarduan. Demikian kalau puasanya juga adalah menepati kepada apa yang dituntut dan yang diharapkan, maka dia imanan wa ihtisaban, memadai dah. Akan tetapi kasih sayang Nabi SAW kepada kita, mengetahui bahawa kita ni adalah merupakan manusia yang walaupun dalam melakukan kefarduan ada kecuaian dan kesilapan. Oleh itu, di antara jalan menampung kepada kekurangan itu adalah dengan jalan kita melaksanakan ibadah sunnah. Jadi kalau kita rasa, saya nak pegang hadis itulah, lepas ni saya nak solat 5 waktu saja, tak mahu lagi untuk solat sunat, saya nak puasa di bulan Ramadan saja. Ya, kalau solatnya itu 100% khusyuk, 100% cukup sempurna. Begitu juga dengan puasanya betul-betul imanan wa ihtisaban. Tapi kalau kita tahu bahawa kita ni nak supaya lebih lagi di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita memperbanyakkan juga daripada ibadah-ibadah sunnah. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, setelah dia melakukan apa yang paling aku suka, ibadah fardu, dan dia berusaha lagi mendekatkan diri kepada aku dengan melakukan ibadah sunnah, hatta uhibbahu, sehingga aku yang akan balas dengan cintaku kepada dia. Masya Allah. Oleh kerana itu disebutkan oleh para ulama as-salihin, kalau Allah sudah cinta kepada hamba, mustahil dia akan mengadab kepada hamba itu. Mustahil. Dan engkau wahai penuntut tidak dapat melaksanakan segala perintah Allah Ta'ala kecuali dengan menguasai hati dan seluruh anggotamu pada sekalian masa dan nafasmu, bermula dari pagi sampai ke petang. Jadi wahai penuntut ilmu, wahai orang-orang yang ingin untuk benar-benar mendapatkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala, kamu tidak akan dapat melaksanakan perintah Allah dengan benar kecuali kalau kamu dapat untuk menguasai hati. Kerana hati ni dianya adalah berbolak-balik lebih cepat lagi daripada air yang menggelegak. Dalam hadis Nabi sebutkan seperti itu. Maka Nabi SAW mengatakan, maka seringlah kamu berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, mantapkan hatiku di dalam agamamu. Jadi nak supaya dapat untuk hati kita ni, kita dapat kuasai kepada hati, dan juga seluruh anggota kita. Kerana
punca dari anggota ini juga asasnya adalah hati. Kerana panca indera kita ini akan bergerak, akan berbuat adalah atas nasihat daripada hati. Hati adalah penasihat, Mamanda Menteri. Lisan adalah raja yang bertitah, anggota adalah rakyat. So kita nak kena pastikan hati kita ni benar-benar bersih dan benar. Dan akhirnya dengan sebab itu mudah-mudahan kita dapat menjaga anggota kita. Dan dia dalam untuk menguasai hati ataupun mengawal kepada hati, jaga betul-betul, kita nak supaya hati kita ini bersih adalah bukan hanya pada waktu tertentu, pada setiap masa dan nafas. Kena jaga sungguh-sungguh. Sebab sekali kita cuai, maka dia akan lari, dia akan bahaya. Macam tu. Jadi oleh kerana itulah kita kena ada pembentukan jiwa ni, kerana yang namanya hati adalah merupakan daripada ruhani, dan ruh ini perlukan juga makanan seperti mana jasmani. Kalaulah sekiranya jasmani kita perlu makan untuk dianya sihat, untuk dianya segar, untuk bertenaga, maka rohani juga seperti itu. Yang kalau tidak kita jaga, tak cukup dia diberi makan, dia akan sakit dan lemah. Jadi kita kena jaga, kita kena bagi dia makan. Apa makanan rohani? Makanan rohani itu tidak lain adalah zikrullah, yang merupakan daripada makanan rohani kita. Kerana kita ni sebenarnya sejak dari awal lagi mempunyai hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala semenjak di alam arwah dulu. Mana ruh kita sudah berhubung dengan Allah dah. Ketika mana kita alam arwah dulu, kita dikumpulkan di lembah Na'man, di Arafah. Semua kita, yang semua yang berada dalam sulbi Nabi Adam yang nantinya akan keluar menjadi zuriat-zuriat Nabi Adam, semua kita dikumpulkan. Untuk apa? Mengikat ikrar dan perjanjian dengan Allah. Ketika Allah berkata, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Kita semua jawab. Qalu, mereka berjawab, syahidna, kami bersaksi. Semua kita. Dan maknanya di dalam ruh, masyarakat kita dalam ruh kita ada sudah pun berkomunikasi dengan Allah dan ada hubungan dengan Allah. Kemudian akhirnya berpindah daripada sulbi kepada sulbi. Akhirnya daripada sulbi ayah kita kepada rahim ibu kita. Kemudian kita dilahirkan. Allah tak pernah memutuskan hubungan dengan hamba-Nya. Macam kita kata kita ada handphone lah, kita ada line. Satelit itu dia tak pernah padam, dia akan sentiasa pancarkan dia punya line. So yang padam siapa? Siapa yang padam? Kalau kita tak nak line, kita yang padam. Begitu Allah tak pernah memadamkan hubungan dengan hamba. Kita yang padamkan hubungan itu, kita yang putuskan. Kita dah sedia ada hubungan dah pun. Dan hubung yang kita berhubung adalah dengan zikir kepada Allah, dengan zikrullah, dengan ingatan kita kepada Allah. So kita yang sebenarnya banyak melupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak pernah lupa kepada hamba-Nya. Dan ketahuilah bahawa Allah Ta'ala itu mengetahui segala yang ada dalam hatimu, dan Dia menilik segala yang ada pada zahir dan batinmu. Jadi apa dalam hati kita ini Allah Maha tahu. Tidak ada yang boleh untuk kita sembunyikan apapun yang ada dalam hati kita. Oleh kerana itu, apa saja yang ada dalam hati kita ini adalah merupakan tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat kepada rupa dan paras kamu, tetapi yang Allah lihat adalah hati kamu. Itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kita yang dilihat oleh Allah. Kita boleh untuk menipu secara zahir,
untuk kita berlakon secara zahirnya. Tetapi hati kita yang dicek dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada benar atau tidak daripada apa yang kita buat itu berdasarkan daripada hati kita. Allah menilai kepada hati, dan Allah mengetahui segala apa yang ada dalam hati kita, dan melirik segala yang ada pada zahir dan batin kita. Ketika disebutkan menilik, itu adalah secara halus dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dinilai secara halus oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu yang disebutkan niat itu adalah merupakan apa yang akan membawa nilai kepada amal seseorang itu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hanya saja setiap amal itu diukur berdasarkan niat. Dan seseorang itu akan diberikan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi innamal a'malu binniyat, maknanya setiap amal itu, kalau kita ingat amal itu hanya ibadah, sebenarnya semua amal kita yang kita buat ni dinilai oleh Allah, tapi yang dinilainya adalah niat. Oleh kerana itu Ibn Abbas ketika mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala akan perkataan daripada orang yang mendapatkan buku catatan di sebelah kiri, dia buka buku catatan dia mengata ma li hadha kitab la yugadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Apa ni? Dia terkejut. Kitab apa ni? Tidak ada yang berlalu yang besar ataupun yang kecil, kecuali semua tercatat dalam. Dia tak sangka sampai begitu detail tercatat, sehingga senyuman, berapa kali senyuman itu apa niatnya, itu pun dinilai, ditulis dalam tu. Kita tak perasan. Ada sebab senyuman saja mempunyai niat. Ada senyum kerana sayang, ada senyum kerana perli, ada kan, ada senyum sinis, ada senyum yang mana dianya mempersenda. Niat itu dinilai oleh Allah SWT. Banyak dah yang kita buat ni, semuanya ada niat yang kita kadang-kadang tak ambil berat untuk kita memastikan niat kita itu, dan apa kerja buat kita itu supaya dianya mempunyai nilai di sisi Allah SWT. Kalau tak salah saya, Sufyan Ats-Tsauri, satu ketika dia keluar di waktu subuh, waktu itu gelap lagi, belum subuh, bersama seorang pembantunya pergi ke masjid. Setelah sampai di masjid, dia solat. Ketika matahari dah mula terang, dilihat oleh pembantu dia, kain yang dia pakai terbalik. Ditegur, wahai imam, kain kamu pakai itu terbalik. Dia tengok betul terbalik. Dia pun bangun nak betulkan kain dia, sedang dia nak betulkan, dia tak jadi. Dia mata dia kata, kalau imam nanti orang nampak. Dia kata, tadi ketika aku pakai kain ini kerana Allah Subhanahu wa taala, sekarang aku nak tukarkan kerana manusia lah. Tak apalah, kerana Allah lebih utama daripada kerana manusia. Sampai begitu yang utamakan. Kerana memahami bahawa niat itu adalah merupakan yang membawa nilai kepada setiap amal yang kita buat. Dijaga niat. Sampai ada seorang daripada masyayikh, dia ketika mana nak cukur, dia ambil cukur. Jadi isteri dia tengok cukur ni mesti ada cermin. Jadi cermin ni untuk mudah. Dia pun tengok sekejap. Dia pun cukur dulu. Okey, buat cermin. Kenapa tak ambil terus? Tadi saya hanya niat kerana Allah nak cukur, tak ada guna cermin. Saya nak betulkan niat dulu, supaya cermin yang saya guna itu pun kerana Allah SWT juga. Masya Allah. Semuanya ada nilai. Sehingga disebutkan ketika mana Sufyan Ats-Tsauri, ketika mana dia kalau nak makan, kita kalau makan kerana lapar atau kerana sedap, dia berusaha dia makan apabila dia ibadah, dia buat amal,
Sampai dia rasa tak ada tenaga lagi. Sebab dia tak makan. Baru dia makan. Supaya makan dia betul-betul untuk dia ibadah kepada Allah. Apa begitu sekali. Kan? Kerana menitik beratkan, kerana memahami bahawa Allah Subhanahu Wa Taala melihat kepada hati dan niat seseorang itu. Ya. Dia mengetahui segala masamu, lintasan hatimu dan segala langkah-langkahmu dan segala diammu dan gerakmu. Dan sama ada engkau bergaul dengan orang banyak atau engkau duduk bersendirian, sebenarnya engkau sentiasa di dalam perhatian Tuhanmu. Maka tidak diam sesuatu yang diam di alam mulk, yakni alam yang nampak oleh manusia, dan alam malakut, yakni alam yang tidak nampak oleh manusia. Dan tidak bergerak segala yang bergerak kecuali Tuhan yang menguasai sekalian langit dan bumi itu melihat dan mengetahuinya. Seperti firman-Nya, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dia Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Kha'inatul a'yun. Bayangkan mata yang melihat ini ada beberapa kategori. Kita tengok orang dengan pandangan jujur, ada pandangan khianat. Nabi satu ketika di dalam Fatu Mekah sudah ada list orang-orang yang disenaraikan untuk dibunuh. Kita kena faham ya, Nabi ini adalah rahmatil lil alamin. Jadi senarai yang disuruh bunuh itu adalah dari perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan memang dianya dihukum seperti itu kerana kemungkaran yang begitu bersangatan yang telah dilakukan. Sedangkan kalau ikutkan daripada apa yang dilakukan oleh mereka orang-orang musyrikin kepada Nabi, semuanya layak dibunuh. Tapi ada senarai-senarainya. Tapi semua itu ada sebabnya. Mereka ini diperintahkan untuk bunuh kata Nabi. Kalau kamu jumpa, bunuh dia walaupun dia bergayut di kelambu Kaabah, kata Nabi. Tapi dalam senarai-senarai yang disuruh untuk dibunuh, ada lagi sebenarnya dengan adanya peluang mereka diampunkan. Contoh Ibnu Abi Sarah, seorang yang telah pun disenaraikan untuk dibunuh. Ketika Fatu Mekah, Nabi duduk kemudian sedang Nabi duduk dengan para sahabat, orang datang berbai'ah kepada Nabi SAW. Maka Ibn Abi Sarah yang menyuruh tu, dia pergi kepada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, kerana dia mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Sayyidina Uthman. Dan dia tahu bahawa dianya sudah disenaraikan untuk dibunuh. Maka dia kata kepada Sayyidina Uthman, wahai Uthman, kamu kena tolong aku. Aku tak nak nanti aku dibunuh. Boleh tak kalau kau bawa aku jumpa dengan Rasulullah, dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk aku berbai'ah dengan dia. Jadi Sayyidina Uthman ni hatinya lembut. Dia kesian. Okeylah, aku bawa, tengoklah apa yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah adalah ketetapan yang mesti kamu terima. Maka dia pun dibawa dalam keadaan dia tutup. Kemudian ketika dia melangkah menuju kepada Rasulullah, dia buka. Maknanya nampak, oh inilah dia Abi Sarah yang telah pun disebutkan untuk dibunuh. Kata Nabi, jumpa di mana pun bunuh dia. Sahabat-sahabat duduk memandang situ. Dia lalu kepada sahabat sampai kepada Rasulullah SAW. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, ya wahai Muhammad, aku nak berbai'ah kepada kamu. Dia hulu katakan. Nabi diam. Kemudian dijawab di cakap yang kedua. Akhirnya yang ketiga, barulah Nabi hulurkan tangan. Kemudian dia pun bersyahadah. Kemudian dia berbai'ah kepada Rasulullah. Kemudian selesai, dia pun keluar. Maka Nabi mengatakan kepada sahabat, apa yang menghalang kamu tadi ketika dia berjalan menuju kepada aku untuk kamu bunuh kepada dia? Kenapa kamu tak bunuh dia? Bukankah aku sudah pun senaraikan dia dalam orang-orang yang kamu patutnya bunuh? Sahabat pun kata, ya Rasulullah, kami tak tahu pula dalam keadaan seperti itu kerana kamu berada di depan kami. Sepatutnya engkau, ya Rasulullah, bagilah isyarat sikit. Contohnya mata ke, kan, bagi isyarat macam tu ke, bagi isyarat lah.
Kata Nabi SAW, tidak layak bagi seorang Nabi itu berkhianat dengan matanya, kata Nabi SAW. Tapi itu ketetapan Allah lah, dia nak selamat dan akhirnya dia beriman dan baik Islamnya sehinggalah dia meninggal dunia. Tapi maknanya kalau tadi dia jalan dan sahabat bangun dan bunuh kepada dia, itu adalah ketetapan yang telah pun ditetapkan pada awalnya. Tapi ialah itulah bagaimana Rasulullah SAW ada rahmatan lil alamin. Ketika dia berusaha untuk memohon kemaafan dan berbaiat, diterima oleh Rasulullah SAW setelah 3 kali dia memohon kepada Rasulullah. Ya'lamu kha'inata a'yun wa ma tukhfi sudur. Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Dan juga, dan firman-Nya lagi, fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Masa Allah Ta'ala mengetahui rahsia dan yang lebih tersembunyi lagi. Allah tahu yang rahsia dan yang lebih tersembunyi lagi. Setelah peperangan Badar, orang-orang musyrikin mereka dalam keadaan kesedihan yang sangat kerana ramai daripada pembesar-pembesar mereka terbunuh. Terutamanya yang mempunyai hubungan kekeluargaan sangat berdendam, khususnya kepada Rasulullah SAW. Di antaranya adalah Urwah ibn Mas'ud. Yang dia sangat marah atas meninggalnya daripada keluarganya yang terbunuh dalam peperangan Badar. Maka dia buat apa? Dia kata, aku ni kalau sekiranya, Urwah bin Mas'ud, Urwah bin Mas'ud dan juga seorang lagi, ada 2 orang, mengatakan kalaulah saya ni tidak ada keluarga yang saya kena tanggung dan juga hutang yang masih lagi saya belum lunaskan, kalau dah selesai tu, pasti sekarang ni saya pergi ke Madinah dan bunuh kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia punya tu tiba-tiba Urwah bin Mas'ud dia dengar, dia mengatakan, betul, kalau sekiranya aku tanggung keluargamu dan hutangmu aku yang settlekan, maukah engkau pergi sekarang ini ke Madinah dan bunuh kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dia mengatakan, ya, kalau betul kamu jamin seperti itu, aku akan siap-siap dan pergi ke Madinah dan membunuh kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disepakati berdua. Tapi dia di depan Kaabah berjanji untuk ini antara kita dua je, biar macam mana pepatah kita, biar apa? Pecah macam mana? Dia pecah di perut, jangan pecah di mulut. Walhasil begitu. Maknanya jangan ada di antara kita salah seorang daripada kita cerita dengan siapa pun, hatta keluarga dia pun. Sebab tahu sangat kalau dah cerita seorang, yang ini pula akan cerita kepada yang lain. Itu rahsia dia. Dan sebabkan rahsia macam tu, ini rahsianya, jangan cerita dengan orang. Okey, yang ni pula ceritakan, ini rahsia tau, jangan cerita ke orang. Akhirnya rahsia tu sampai balik kepada orang yang pertama tu. Itu kan, ini betul-betul mereka nak supaya apa? Berhasilnya rancangan mereka. Tak nak, sebab apa? Kalau dah mula cerita, pasti kabar tu sampai pula nanti ke Madinah. Walhasil pergilah dia ke Madinah dengan niat untuk membunuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai masuk ke Madinah, dia bawa pedang. Jumpa pertama dengan Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar kenal ini musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Datang ni mesti dengan niat yang tak baik. Dah lah dia bawa pedang, terus dia pegang. Dia kata, kamu datang dengan niat yang tak baik, mesti dibawa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sedang duduk dengan para sahabat. Dia kata, ya Rasulullah, ini musuh Allah Subhanahu Wa Taala, dia masuk ke kota Madinah, dia bawa pedang, pasti ada niat yang tak baik. Izinkan aku ya Rasulullah untuk membunuh kepada dia. Nabi SAW dia
Saya kata, jangan wahai Umar, nanti aku tanya dulu kepada dia. Maka Nabi tanya, apa tujuan kamu datang? Dia kata, saya datang sengaja untuk ziarah, tengok-tengok ada keluarga saya yang dah berhijrah. Datang saja melihat keadaan-keadaan ini. Maka Nabi mengatakan, bukankah kamu sudah sebelum ini duduk dengan Urwah bin Mas'ud di depan Kaabah, dan kamu merancang berdua, dia menjamin untuk membayar kepada hutangmu dan menjaga ahli keluargamu agar kamu dapat membunuh kepada aku. Semua yang dia cakap itu diulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu dia dengar, dia kata apa? Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah pada waktu itu. Dan sungguh benarlah engkau ini adalah utusan Allah yang diberi wahyu oleh Allah. Kerana tiada pada waktu itu yang mendengar kecuali kami dua saja. Maka bersaksilah bahawa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah, dan engkau adalah Rasulullah. Masuk Islam dia. Jadi orang semua dekat-dekat di Mekah ni, dia tunggulah kabar gembira. Lepas ni adalah kabar sampai ni bahawa Muhammad SAW ni mati. Tunggu punya tunggu, tak. Setiap kafilah yang lalu Madinah kemudian datang Mekah, dia akan tanya, ada berita tak besar yang berlaku di Madinah? Orang kata tak ada apa-apa. Ada kamu jumpa dengan Muhammad? Ada. Dia duduk mentadbir elok je. Dia hairan. Sampailah tahun ke-6 Hijrah. Waktu itu Nabi SAW mengajak 1,400 para sahabat untuk umrah. Tertahan di Hudaibiyah. Salah seorang yang diutus ketika itu oleh orang-orang Quraisy adalah Urwah bin Mas'ud untuk cakap, menjadi wakil kepada orang Quraisy. Jadi ketika itu dia duduk di depan Nabi SAW, dia cakap. Sambil itu dia nak pujuk tu, dia pegang janggut, nak pegang janggut Rasulullah. Maka sahabat tadi ni, dia pakai tutup, dia pukul tangan, jangan berani kamu sentuh kepada Rasulullah SAW. Dia kenal suara tu, ini pengkhianat dia kata. Sebab dulu dia yang suruh, dia jamin keluarga dan sebagainya untuk bunuh kepada Nabi SAW. Masa tu baru dia jumpa balik. Tapi Urwah bin Mas'ud akhirnya memeluk Islam juga. Akhirnya dialah yang telah pun menceritakan ketika dia balik ke Mekah, mengatakan tak payahlah kita niat nak pergi berperang dengan mereka, ataupun kerana aku tak pernah melihat orang yang lebih memuliakan dan mengasihi kepada seseorang. Aku pernah pergi ke Rom, bagaimana aku lihat Kaisar disanjung, aku lihat di mana di Parsi, aku lihat bagaimana Kisra dihormati, tapi aku tak pernah lihat orang yang lebih cinta dan lebih kasih, lebih memuliakan kepada seseorang daripada sahabat Muhammad kepada Muhammad SAW. Dia tengok masa tu, dia tengok macam mana sahabat ni hormat betul. Air yang menitis di tubuh Nabi kalau berwuduk akan ditandah, tak akan biarkan jatuh ke tanah, dan akan disapukan ke seluruh muka dan badannya. Dan orang yang tak berkesempatan akan mengerit-ngerit tangan yang kawannya tu. Dan mereka seolah-olah berlumba-lumba macam nak berbunuh untuk berebut keberkatan Nabi SAW. Itu adalah yang disebutkan di dalam riwayat. Walhasil, Allah mengetahui yang rahasia dan yang lebih tersembunyi lagi. Untuk kita ni memahami pentingnya dari sifat muraqabah tu. Ini untuk kita faham. Kita semua mesti ada sifat muraqabah, sifat yang mana kita merasakan diri diawasi. Bukan merasakan, memang kita sedang diawasi pun, dan sedang dinilai, dihitung, dan semuanya tercatat. Dan ini adalah merupakan kepastian yang mesti kita fahami. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semuanya walau sebesar zarrah pun akan diperlihatkan. Hakata. Oleh kerana itu, setiap itu kalau dihisab akan menepati kepada dua keadaan, wa imma timbangan kebajikan ataupun timbangan keburukan. Itu ketika Nabi cerita
keadaan seorang yang berada di padang mahsyar ketika sampai turn dia untuk dihisab. Nabi cerita, ketika itu dia dihisab. Maka hisab, kerana mizan itu disebutkan berada di arash, di bawah arash. Dia punya timbangan satunya sebelah kanan, sebelah kiri. Yang kanan kebaikan, duduk dekat syurga, dekat atas syurga. Yang kiri di neraka, sebelah neraka. Yang mana yang lebih berat akan menentukan kedudukan seseorang itu nanti. Ditimbang, akhirnya beratnya sama rata. Sama. Maka Allah SWT mengatakan, ya fulan, wahai hamba-Ku, kamu hanya perlu satu kebajikan saja untuk memberati kepada bahagian kebaikan ini dan kau akan dimasukkan ke dalam syurga. Satu saja. Maka dia pun kata, ya Allah, aku dah tak ada apa dah, itu semua yang ada. Kata Allah SWT, beginilah, aku beri peluang. Kamu carilah orang yang kaya sayang, yang boleh bantu kamu untuk berikan kebaikan itu. Pergilah kamu ke mahsyar balik. Dia pergi ke mahsyar. Dia cari orang yang paling sayang dia kat dunia dulu, yang dia sayang sangat kat dunia dulu. Betul. Dia jumpa orang tu. Dia jumpa, dia pun minta. Dia kata, aku ni dalam keadaan memerlukan satu kebajikan. Boleh tak engkau bantu aku untuk berikan satu kebajikan untuk aku dapat memberati kepada mizan timbangan aku, dan aku akan dimasukkan ke dalam syurga dengan rahmat Allah. Orang ni kat dunia bukan main lagi dengan dia punya rapat, punya kasih. Orang tu mengatakan, aku pun tak tahu macam mana kedudukan aku. Aku dalam keadaan takut, tak tahu macam mana kedudukan aku nanti ketika dihisab. Maka aku tak berani nak bagi kau, walaupun aku tak akan bagi kau satu pun daripada kebaikan itu. Yauma yafirrul mar'i min akhi. Pada hari itu orang yang baik sangat jalan daripada saudara dia. Kemudian dia pergi jumpa siapa? Wa ummihi wa abi. Dia pergi cari mak dia. Jumpa mak dia. Kat dunia tu dulu mak saya jaga saya, sayang betul kat saya. Kacang saya pakai minyak yang penuh. Sekarang ni saya hanya perlukan satu kebajikan saja. Boleh tak bagi satu untuk saya selamat? Mak dia kata apa? Tak boleh. Aku pun tak tahu macam mana, aku dalam ketakutan. Dia jumpa ayah dia, betul-betul juga. Wa sahibatihi wa bani. Isteri dia pun, pasangan dia pun dia jumpa, tak bagi. Anak dia ni tak bagi. Baliklah dia dalam keadaan kecewa. Balik. Allah tanya, fulan, mana hamba-Ku? Mana dia satu tu untuk nak memberatkan? Ada tak orang yang bagi? Dia kata, ya Allah, tak sangka tak ada orang yang boleh nak bagi. Siapa pun yang di dunia dulu sayang kepada aku dan aku sayang kepada dia, tak ada pun bagi aku satu pun, ya Allah. Allah mengatakan, wahai hamba-Ku, ketahuilah sesungguhnya yang mengasihi kamu itu lebih dari semua itu adalah aku. Allah sayang kita lebih daripada siapa pun. Kadang-kadang kita sampai lupa kerana kita sayang ke orang. Kadang-kadang kasih sayang orang kat kita lupa kepada Allah SWT. Tapi Allah sayang kita dari semua. Pada waktu itu Allah mengatakan, dengan kasih sayangku, aku yang akan memberikan kebaikan itu. Maka beratlah timbangan kebaikan dan dirahmati oleh Allah untuk masuk ke dalam syurga. Allah sayang kita. Sebab tu kita di dunia ini, ya, kita sayang orang sayang kepada kita, ingat. Tapi sayang yang paling tinggi, tak ada yang lebih daripada sayang kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah menyayangi kita lebih daripada segalanya. Ya. Maka jagalah adab-adabmu di hadapan Tuhanmu. Kalau sudah tahu betapa Allah sayang kepada kita, kita tahu betapa Allah SWT mengawasi dan menilik kepada kita, sentiasa melihat kepada kita. Bukankah sepatutnya kita malu untuk kita buat sesuatu yang kalau dilihat itu akan membawa keburukan dan yang tak baik? Allah sentiasa lihat kita, baik zahir ataupun batin, seperti beradabnya seorang hamba yang hina, yang banyak membuat kesalahan di hadapan seorang raja yang gagah perkasa. Perumpamaanlah kalau kita kata
Seorang tu kalau dia berada di depan raja yang hebat dan sebagainya, dia jaga adab. Sebab apa? Dia takut, dia segan, dia hormat. Sedangkan kita berada di hadapan Rabbul Alamin, sentiasa dilihat, diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ma'ruf Al-Qarhi, dia mengatakan, semenjak saya kecil lagi, saya terjaga di perbuatan maksiat. Dia bercakap itu atas dasar tahaddus bin ni'mah, bercakap atas dasar menyebut akan nikmat Allah yang dikurniakan oleh Allah kepada, bukan sombong. Dia bercakap itu ada sebab. Dia mengatakan, bagaimana tidak, semenjak dari kecil lagi saya diajarkan oleh bapa saudara saya 3 kalimat, iaitu Allahu syahidi, Allahu naziri, Allahu ma'i. Ini yang diajar oleh pakcik dia untuk dia jadikan zikir. Dia selalu ulang, Allahu naziri, Allah melihat aku. Allahu syahidi, Allah bersaksi, menyaksikanku. Allahu ma'i, dan Allah bersama dengan aku. So dia membesar dengan kalimat ni. Maka kerana ialah manusia ada kadang-kadang kecenderungan untuk nak buat sesuatu tu ada, tapi kalimat ni sentiasa bersama dengan dia. Macam mana dia nak buat yang tak baik? Setiap kali dia tu, Allahu naziri, Allah melihat kepadaku. Allahu syahidi, Allah menyaksikan, Allah bersama dengan aku, tak jadi buat. Masya Allah. Dan inilah peranan ibu dan ayah ketika mendidik kepada anak, supaya anak ini mengetahui bahawa dia dilihat oleh Allah, bukan dipantau hanya oleh ibu dan ayah orang tertentu. Tidak. Kalau anak ni hanya takut kepada ibu dan ayah ketika dilihat, sejauh mana kita boleh melihat dan memantau kepada anak kita? So kita tak boleh didik anak kita, dia buat kerana kita, tapi kita nak didik anak kita buat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya di mana pun dia berada, maka dia tahu bahawa Allah melihat kepada. Tapi malangnya kita ni suka, sama ada dia takut dengan kita, menakut-nakutkan dia, bahkan yang lebih parah, menakut-nakutkan dia dengan hantu. Dari kecil sepatutnya kita didik anak kita ini mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa menilai dan memberikan penilaian kepada seseorang. Satu ketika ada seorang ibu dan ayah, dia nak didik anak dia semenjak dia kecil. Ini usaha yang sangat bagus. Jadi anak dia membesar dengan mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang maha berkuasa. Maka dia kata, wahai anakku, nanti setiap kali kamu pergi sekolah, madrasah, budak kecil lagi, kamu balik daripada madrasah, nanti jangan kamu terus pergi ke dapur, tapi kamu masuk dulu, ambil wudu, kamu solat, lepas solat kamu berdoa, mohon kepada Allah, kamu pergi dapur, pasti akan ada rezeki yang telah disiapkan oleh Allah kepada kamu. So dia didik macam tu. Ibu dan ayah ni duduk kerja di kebun, jadi pasti anak dia balik pukul sekian, maka dia balik lebih awal. Untuk apa? Masak, siap-siap letak kat dapur, siap-siap. Jadi lepas tu dia pergi ke kebun balik. Jadi anak dia balik, pergi masuk bilik begitu, solat, doa, pasti akan ada makanan. Sebab mak dia siapkan lah. Tapi nak didik supaya apa? Supaya dia memahami rezeki itu daripada Allah SWT. Begitulah rutin dia. Satu hari takdir ilahi, anak dia ni balik awal. Mungkin adalah awal nak selesai kat sekolah. Jadi mak dan ayah dia nampak anak dia jalan dah jauh tu. Allah, kita dah terlambat ni. Jadi mak dan ayah ni bekerja dah nak apa, mendahului, tapi tak dapat, jauh. Jadi anak dia dah masuk bilik, dah solat, dah wudu, dah pergi dapur. Jadi anak dia, ayah dia sampai pada pintu, tengok sifat ayah, kasut anak dia dah ada dah. Masuk bilik, tengok, alamak anak dia dah tak ada dah, habislah kita ni. Nanti anak kita pergi dapur, tak ada makanan, rezeki, pasti dia akan putus asa dan harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia pergi tengok di dapur, dia tengok anak dia sedang makan. Jadi ayah ni tanya, dia kata, anak aku, di mana kamu dapat ni anak? Alah, ayah ni tanya-tanya pula, bukankah rezeki itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan wahai ibu, cuma hari ini apa yang saya dapat disidangkan, diberikan ini lebih sedap daripada yang sebelum-sebelumnya. Masya Allah.
kita kalau sungguh-sungguh nak mendidik kepada anak, Allah bantu kita. Itu jaminan daripada Allah SWT. Tapi kita kadang-kadang kurang dalam usaha seperti itu. Jadi kita kena betulkan untuk mendidik, dan juga pada diri kita bahawa sesungguhnya kita ini sentiasa dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada sifat muraqabah, bukan hanya kita terjaga daripada amal yang kita buat, bahkan amal kita akan lebih berkualiti. Ada seorang raja yang dia mempunyai ramai pembantu, ramai menteri, ramai raja, tapi dia sayang kepada seorang ni. Dia sayang betul, sehingga orang cemburu. Orang kata, kenapa nak sayang dengan orang ni? Ada ramai lagi yang lebih elok, lebih bagus mungkin, tapi kenapa raja ni sayang betul? Maka raja ni nak supaya mereka faham kenapa dia boleh sayang kepada orang ni. Dia buat satu rombongan, semua keluar naik kuda bersama dengan raja, berjalan dalam satu rehlah, perjalanan. Sampailah rombongan itu melalui pegunungan atau bukit-bukit. Dan salah satu daripada bukit itu, di atasnya itu adanya ketulan-ketulan ais. Maknanya tempat sejuk lah ke atas tu. Jadi raja ni jalan, raja tengok ais tu. Raja tu tengok, okey lah. Tiba-tiba pembantu dia yang dia sayang tu lompat turun daripada kuda dia, pergi panjat kepada gunung tu. Jadi yang lain pun, kenapa ni pandai-pandai ni? Tak ada titah, tak ada perintah, pandai-pandai turun daripada kuda, kemudian pergi pula ke atas gunung. Dia buat apa? Dia pergi ambil dekat atas tu ketulan ais tu, dia bawa turun, dan akhirnya dia pun serahkan kepada raja. So raja ni tanya, dia kata, kenapa kamu pergi turun kuda, pergi naik atas tu nak ambil ais dan berikan kepada aku? Kata pembantu dia, ketika saya lihat, tuanku ni ketika tengok kepada ais tu dengan pandangan yang saya nilai tuanku memang nak kepada ais tu. Apatah lagi ketika itu tuanku mengangguk-anggukkan kepala, mengagumi dan juga seolah-olah berkeinginan kepada ais tersebut. Maka saya sebagai seorang yang ditugaskan untuk memenuhi keperluan tuanku, saya nak penuhi apa yang tuanku inginkan. Jadi tuanku ni pun toleh kepada semua. Lihat macam manalah aku tidak sayang kepada dia. Kamu semua bertugas untuk berkhidmat kepada aku, tapi kamu hanya menunggu kepada apa yang aku perintahkan. Tetapi dia punya kerja adalah memerhatikan apa yang aku nak dan juga apa yang terlintas kepada aku tanpa aku suruh. Macam mana aku tak sayang kepada dia? Sebab tu kalau orang yang ada betul-betul tinggi martabat muraqabah dia tak tunggu lagi di dalam melakukan kebaikan ini atas perintah saja. Bahkan dia akan buat apa saja yang Allah suka dan Allah inginkan. Sampai begitu yang disebutkan daripada orang yang adanya sifat muraqabah. Dia dan bersungguh-sungguhlah engkau menjalani adab-adab itu sehingga Tuhanmu tidak melihat engkau di tempat yang dia larang, dan jangan sampai engkau tidak ada di tempat yang dikehendakinya kehadiranmu. Dan ini adalah merupakan salah satu ta'rif daripada at-taqwa. Ta'rif at-taqwa juga maksudnya iaitu kamu tidak berada di tempat yang dilarang oleh Allah dan ada di tempat yang disukai oleh Allah. Berbuat apa yang disukai oleh Allah, meninggalkan apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah merupakan daripada adab kita kepada Allah yang sentiasa menilai dan melihat kepada kita. Apa itu adab? Saya mungkin dah pernah terangkan di awal dulu, wallahu a'lam, saya lupa. Tapi adab itu disebutkan oleh Imam Al-Qushairi adalah jama'ul khisalul khair, iaitu terkumpulnya daripada perkara-perkara yang baik. Perkara yang baik tapi dia mencantikkan lagi dan juga mengindahkan. Wahasiluhu, dia punya cara untuk kita ni ada adab itu ada 3 faktornya. Yang pertama adalah
at-tafaqquh fid din, mendalami agama, ada ilmu. Yang keduanya adalah az-zuhdu fid dunya, zuhud di dunia ini. Yang ketiga adalah mengenal kepada hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang benar. Maka itu akan menghasilkan orang-orang yang benar-benar beradab. Ya. Dan engkau tidak akan mampu berbuat demikian kecuali bila engkau aturkan waktumu baik-baik dan engkau susunkan wirid-wiridmu atau bacaanmu dari pagi hingga petang. Jadi kalau kita betul-betul nak adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita betul-betul nak supaya kita ni dapat untuk menjaga hati kita ini dan juga zahir kita serta batin kita, maka jalannya tidak lain adalah kita kena aturkan waktu kita, iaitu mendisiplinkan diri dan waktu kita ni dengan wirid-wirid, dengan zikir-zikir, dengan amalan-amalan salih. Kita kena jadualkan. Kenapa perlu jadualkan? Sebab kita ni suka lalai, suka fight. Sebab tu jalan untuk kita berjaya kat dunia pun sebenarnya berjadual. Kita ada disiplin. Orang yang disiplin, dia akan berjaya di dunia. Orang yang ada jadual dalam kehidupan dia, dia berjaya di dunia. Dia nak dapat keuntungan-keuntungan dalam perniagaan, dia nak dapat projek dan sebagainya, dia kena ada jadual waktu dia. Dia kena atur waktu dia, sehingga akhirnya semuanya membawa kepada keberhasilan dia. Betul? Yalah, kalau ada syarikat tu, dia nak dapatkan sesuatu, dia punya jadual bekerja dia semua dia atur. Hari ni meeting berapa kali, kemudian nanti buat perjumpaan, aturkan pertemuan. Semua berjadual, semua teratur supaya sampai kepada matlamat. Kalau untuk urusan dunia pun, yang dianya adalah merupakan kehidupan yang sementara ni, kita disiplinkan diri kita, kita aturkan waktu kita. Bukankah sepatutnya apabila kita nak berjaya di akhirat lebih daripada itu lagi? Dan kerana diri kita ni kalau tidak dibuat satu jadual atau didisiplinkan, maka kita akan sentiasa cenderung kepada kelalaian. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia. Apa dia? As-sihhatu wal faragh. Iaitu waktu sihat dan waktu kosong. Kan? Sihat bukan dia nak banyakkan ibadah, tapi dia lebih suka apa yang dia, ialah contohlah senang untuk kita nak. Sama lah, kita pun sama juga. Asal waktu kosong ni apa yang kita fikir dulu? Atau kosong ini tak ada apa-apa, relax, apa nak buat lah? Saya nak pergi melancong lah, saya nak tidur lah, saya nak pergi tempat yang best sikit lah, rehat-rehat badan. Itu yang kita ada. Tak orang kosong, ini ada harapan ni, solat banyak ni, ini boleh khatam ni, ini boleh banyak baca Quran ni. Ada? Jarang ni orang macam tu. Kan? Waktu kosong je kita terfikir untuk kepentingan peribadi gitu. Relax, enjoy, apa semua je lah. Jarang sekali orang kalau dia kosong, yang ni peluang ni. Untuk saya ni dapat solat banyak hari, solat sunat, saya dapat baca Quran banyak, zikir saya lebih. Itu yang dimaksudkan dua nikmat ni. Biasanya orang dia selalu lalai, lupa. Dan kalau, kenapa kita perlu disiplinkan, kita atur waktu? Sebab kita ni, kalaulah kita biarkan dengan sekadar penyataan yang mengatakan kita buat ikut dan lah, ikut sempat, memang tak dan semua. Memang takkan sempat sampai bila-bila pun. Kan? Selalu kita macam tu. Amat ni kita nak buat ni, tengoklah kalau sempat kita buat lah. Memang tak sempat. Dia tak boleh macam tu. Dia kena disiplinkan diri kita. Kita kena buat. Oleh kerana itu perlu diatur waktu tu. Dan oleh kerana itulah Nabi SAW mengajarkan kita semua daripada adab-adab dan disiplin-disiplin dalam hidup ni. Daripada bangun tidur sampai tidur balik, Nabi ajarkan semua tu. Kenapa? Sebab itulah dia cara bagaimana kita mendidik kepada diri kita ni berdisiplin di dalam kehidupan yang disebutkan kehidupan Islam ni, cara hidup Islam ni.
Jadi kena susun wirid-wirid kita. Maksudnya wirid ni benda yang diulang daripada amal soleh. Itu wirid. Bukan wirid tu hanya zikir-zikir wirid tu. Wirid ni benda yang ulang-ulang. Ada orang yang menjadikan solat sunat tu wirid. Sentiasa dia buat duha. Kalau dia buat hari-hari, nama dia wirid lah. Dia baca suratul Waqiah pada setiap hari, itu wirid dia lah. Dia baca suratul Muluk sebelum tidur, itu wirid dia lah. Maknanya benda yang setiap ulang tiap-tiap hari. Dan juga zikir-zikir, bacaan Al-Quran dia yang sentiasa dia buat pada waktu yang tu. Maka dia perlu atur waktu ni. Maka dengarlah nasihatku baik-baik, kerana aku akan menyebutkan segala yang disuruh oleh Tuhanmu, mula dari engkau bangun tidur di waktu pagi sampai kepada engkau kembali ke tempat tidurmu pada hari yang berikutnya. Jadi inilah dia daripada mukaddimah asalnya di dalam untuk membawa kepada kita suatu perjalanan untuk kita membentuk kepada diri kita ini di dalam menjaga, mentarbiah kepada diri, kepada hati, kepada zahir kita, untuk kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa yang nantinya akan kita ambil daripada apa yang telah pun warid, daripada apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang nanti akan disusun di dalam perjalanan kehidupan kita harian, bermula daripada bangun tidur ni, adalah juga untuk membantu kita. Satu, keduanya adalah untuk nak kita cek diri kita ni, adakah kita ni orang yang memang cenderung kepada kebaikan. Kita buat ni, memang kita akan rasa berat, sedangkan dia ni bukanlah berat, ringan. Dia pun baca doa bangun tidur, kemudian adab berpakaian, nanti ada keras, simple je. Bukannya dia suruh kita buat yang terlalu berat, tapi ketika mana nak buat, dia rasa berat. Apabila kita waktunya, kita lupa. Kenapa? Sebab itulah gambaran jauhnya kita ni dengan cara hidup Islam ni. Kita dah jauh sangat. Jadi kita nak buat tu, kita selalu tak terbuat. Tak, kita buat, nantilah. Nanti sesi kedua, tambah lagi. Dah tambah beban lagi kan. Baru ini belum start lagi, dah tambah satu lagi. Nantilah. Nanti sampai habis satu kitab. Memang nak buat tu, Masya Allah lah, tak rasa berat lah. Sebab nak kena buat banyak. Jadi mungkin ada hikmahnya Allah SWT mengatur kita untuk kita sama-sama duduk membaca kitab ini dengan keadaan kita sekarang. Walaupun kita kata, alamak saya dah terlambat dah, saya umur sekian-sekian dah, tak apalah, mungkin ada hikmahnya supaya kita ni tak menjadi orang yang mana dia belajar dari awal lagi dulu tapi tak buat-buat. Kita belajar dari sekarang ini untuk tugas kita buat. Yang apabila kita dah mula buat, dia akan jadi ringan sebab dia akan menjadi satu yang terbiasa untuk kita buat. Jadi kita nak sama-sama pakatlah ni. Maknanya saya pun nak mula, tuan-tuan dan puan-puan pun nak mula, kena mula. Tapi saya taklah pula nak nanti tanya pula, okey, minggu lepas yang kita dah baca tu siapa dah buat, siapa tak buat. Nanti jadi tak datang. Nanti habis tanya, nanti kan susah, nanti kan malu tak datang pula, rugi pula. Tapi sepatutnya kita kena pastikan kita buat lah. Kalau kita buat, yakinlah pada waktu itu kita akan merasakan betapa indahnya apa yang telah pun diajarkan oleh Nabi SAW. Dan hidup kita tu, kita akan rasa bahagia sungguh. Selama ni kita rasa macam-macam lah. Bangun tidur kita rasa seronok, ada juga. Tapi apabila kita buat, kita akan rasa bahagia semua. Kerana apa? Kerana kita akan mendapatkan rahmat daripada Allah SWT dan mempunyai hubungan yang sentiasa berhubung dengan Allah SWT dan mempunyai istilah juga dengan Nabi Muhammad SAW. Itu akan membawa keindahan kepada hidup kita. Kalau kita connection dengan orang-orang tertentu yang betul pun, kita rasa bahagia dah. Ini ada connection dengan Nabi SAW. Allahu Akbar.
Jadi ini yang akan dibahaskan dengan permulaan insya-Allah pada minggu yang akan datang. Adab-adab bangun daripada tidur. Ya. Kita bangun dah berapa lama dah bangun? Sekian lama dah kita bangun. Tapi untuk kata yang kita nak amal ni, mungkinlah ada di antara kita alhamdulillah dia dah amal dah. Tapi ada yang ialah amal pun tak konsisten, kadang-kadang amal, kadang-kadang tak amal. Jadi kita nak ambil peluang dengan kita sama-sama membaca kitab ini untuk kita sama-sama istiqamah dalam amal itu, konsisten dalam amalan kita insya-Allah. Supaya akhirnya berhasillah kita menjadi orang-orang yang mendapatkan ilmu dan memanfaatkannya insya-Allah. Jadi dalam bab yang pertama ni insya-Allah nanti kita akan dibicarakan tentang adab-adab bangun daripada tidur. Bangun, apa yang kita nak buat. Kemudian adab-adab berpakaian. Nanti insya-Allah kita hari-hari pakai pakaian. Tapi kita pakai ikut apa yang kita suka dan cara kita. Tapi kita nak tukar dah. Apabila kita berpakaian, ada adab yang diajar oleh Islam, sehingga setiap kali kita berpakaian ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang itu kita akan bahaskan nanti insya-Allah. Wallahu taala alam bissawab. Kalau ada nak tanya, fadhal. Tak ada kan? Sebab apa? Sebab insya-Allah sangat faham, insya-Allah. Atau tak faham. Allahu a'lam. Insya-Allah mudah-mudahan dapat kefahaman diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Futuhul arifin wa yafaqihna fi din wa yarzuqna kamal al-ikhlas wal yaqin. ثم إلى أرواح العلماء العاملين وأولياء الصالحين ووالدي الحاضرين ومشايخهم أجمعين. الله يقبل من الجميع ويعفو عن الجميع ويصلح شأن الجميع في الدين والآخرة. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kefahaman yang benar, ilmu yang bermanfaat, dan dimudahkan, dibantu oleh Allah untuk sentiasa kita melakukan sebaik-baik ibadah, berzikir kepada Allah dan juga melakukan dan juga bersyukur kepada nikmat-Nya. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa yang memberatkan kami untuk beramal, dosa yang menyebabkan kami semakin jauh daripada-Mu ya Allah. Ampuni kami ya Allah, berikan taubat, terimalah taubat kami dengan taubatan nasuha ya Arhamar Rahimin. Ampunilah kedua orang tua kami ya Allah, yang besar jasanya dalam kehidupan kami ya Allah. Berikanlah tempat mereka di kalangan para salihin ya Allah, yang masih hidup, panjangkan umur mereka dalam ketaatan kepada-Mu ya Arhamar Rahimin. Jadikan keluarga kami keluarga yang bahagia di dunia dan di akhirat, keluarga yang subur dalamnya baca Al-Quran, zikrullah, salawat dan salam kepada Rasulullah, yang ada dalamnya ilmu dan juga daripada akhlak dan adab serta sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan anak-anak kami ya Allah anak yang saleh dan salihah, bukan hanya sekadar di dunia, bahkan di akhirat ya Allah. Anak yang akan membantu kami nanti di akhirat, mengajak, memimpin tangan-tangan kami untuk diajak bersama ke dalam syurga-Mu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin ya Allah. Berkatilah daripada umur kami ya Allah, berkatilah daripada masa kami ya Allah. Berkatilah ya Allah akan harta-harta yang Kau titipkan kepada kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, sehingga sampai waktu yang ditetapkan ya Allah, kami dengan husnul khatimah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arhamar Rahimin, selamatkan kami semua ya Allah ketika menjadi ashabul kubur. Ya Allah, mantapkanlah lisan kami menjawab soalan para malaikat. Jadikanlah kubur kami kubur kedua orang tua kami ya Allah, taman-taman syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, bangkit dan mahsyar kami di bawah liwa'ul hamdi yang dipegang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Layakkanlah kami ya Allah semua untuk minum di telapak tangan Nabi Muhammad yang mulia itu ya Allah. Dia telah haudna syarbatan hani'atan mari'atan la nadha'u ba'daha abada ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kalaupun kau hisab kami nanti ya Allah, hisablah dengan hisaban yasira,
Ya Allah, selamatkanlah langkah-langkah kaki kami Ya Allah ketika melintasi sirat. Janganlah seorang pun daripada kami yang tergelincir jatuh ke dalam neraka-Mu Ya Allah. Janganlah ada ibu bapa kami yang jatuh ke dalam neraka-Mu Ya Allah. Anak-anak kami, keluarga kami Ya Allah, selamatkanlah kami semua Ya Allah di seberang sana, dan dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam syurga bersama Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Arhamar Rahimin, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.